Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Pagi dah. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, saya akan start kuliah kita yang pada hari ini iaitu chapter 2 Analog Modulations. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Chapter 2 kita ialah bertajuk Analog Modulations. Okey, dalam topik ini kita akan cover prinsip of amplitude modulation ataupun kita panggil dia AM. And then kita akan cover AM analysis, single sideband AM, principle of frequency modulations, FM analysis, radio receiver, and also advantages and disadvantages of analog modulation. First of all, apa yang perlu tahu ialah why we need modulation. Modulation ialah because modulation makes the information signal more compatible with the medium. So modulation is the impressing information at low frequency onto a higher frequency signal. So modulation adalah satu teknik di mana dia nak hantar signal kita supaya dia sesuai dengan medium yang kita gunakan, sama ada free space, kita gunakan line, copper wire, kita menggunakan twisted wire. So kita ada satu low frequency yang rendah, contohnya isyarat suara kita nak menghantar menggunakan untuk dia masuk ke dalam medium yang kita gunakan, kita perlu ada satu high frequency signal untuk bawa dia as a carrier signal, untuk bawa dia masuk ke dalam medium tu. So teknik ni ialah dipanggil sebagai modulation. So high frequency dia akan bawa yang low frequency tu. Okay. A technique for transmitting information efficiently from one place to another. This is what we call is modulations. And ia adalah simplest form of modulation. Simplest form modulation yang paling mudah ialah amplitude modulation ataupun AM. Simplest thing ialah kalau awak biasa bawa kereta yang ada radio tu, dia ada FM, ada AM kan. So AM ni lah yang kita akan study ni. AM is mostly short wave. Dia tak menggunakan frekuensi yang sangat tinggi. Okay, first kita tengok ada principle of amplitude modulation. Okay, definition dia ialah amplitude of the carrier frequency they change proportionally to the value of modulation signal. So nanti kita akan tengok dia akan ada kita akan tengok ada dua perbezaan dia akan macam kat luar ni akan jadi dia punya information. Ini AM punya signal kita tengok. And then kita tengok dalam dia something like ni, dalam dia ialah nanti ada carrier frequency dia. So carrier frequency amplitude ni dia berubah mengikut age yang pada kita punya information. Kat luar tu ialah information kita. Nanti kita akan tengok dia ada, sini adalah carrier, ialah dalam carrier information ataupun FC plus FM modulation dia dalam ni. Okay. So the amplitude carrier ni amplitude dia ni, amplitude awak tahu kan amplitude yang ni. Ini amplitude ni. Ini amplitude. Dia berubah. Okay. Mengikut modulation signal kita.
Advantage dia adalah simple modulator circuit, and then the cheap low quality form of modulation used for commercial broadcasting of audio and video signal. Keburukan dia, poor performance due to noise. So dia memang performance dia low. So noise banyak berlaku, and then efficient use of transmitter power. So transmit power dia sangat tinggi berbanding dengan teknik modulation yang lain. Penggunaan AM ialah two-way radio communication, broadcasting, aircraft communication, and also citizen band radio. So ada a few example kat sini dia punya application. So AM adalah non-linear devices. Dia ni dua input di mana kita ada information signal ataupun VM, and also kita ada carrier signal VC yang merupakan frekuensi dia lagi tinggi daripada VM maka masuk kepada AM modulator ni akan terhasillah output dia AM. So nanti kalau tengok dia frekuensi ni, information dia gini, bukan gini. So ini carrier biasanya frekuensi dia tinggi, so output dia akan dapat macam ni. Okay. So kita ada beberapa jenis AM, dipanggil double sideband full carrier, okay, double sideband suppressed carrier, and then kita ada single sideband. So nanti dalam AM nanti kita tengok dia punya modulation, nanti kita akan tengok dia ada yang ini kita panggil full lah sebab dia ada ni dalam spektrum so dia ada FC, dia ada ni ada dua double sideband full carrier, so dia ada dua kanan kiri, and then yang ini suppress carrier, dia suppress carrier ni dia suppress nanti ni dia tak ada, yang ini jap ini, yang ini nanti kalau awak tengok kita tengok next nota nanti dia ada suppress carrier, dia tinggal sideband sebelah je, carrier dah tak ada. Yang ini nanti akan dapat bentuk dia sepatutnya dia ada dua sideband, so dia tinggal satu, kanan atau kiri. So kita akan tengok further, iaitu kita ada tiga jenis, iaitu double sideband full carrier, kita ada double sideband suppressed carrier, and then kita ada single sideband. So ada tiga jenis. Okay, ini yang saya tunjuk tadi sebelum ni. So ini contoh di mana kita ada satu carrier frequency. So carrier frequency ni dia punya frekuensi tinggi berbanding dengan modulation signal kita. Ini ialah satu cycle modulation signal kita. One cycle, then one cycle. Pada karakter sini lah, sikit je kecil kan. So that's why dia punya FC carrier tu sangat tinggi, dia punya frekuensi carrier kita lebih tinggi daripada modulation, sebab dia mesti carrier frekuensi lebih tinggi daripada modulation ataupun information kita supaya dia boleh bawa, dia boleh carry signal ni, yang modulation yang warna merah ni kat luar ni. So dia boleh bawa.
So, boleh okey tak kelas? Okay, sir. Boleh Boleh faham kenapa? Okay, sir. Amplitude modulation ni satu teknik di mana higher frequency dia kena bawa low frequency ni. Umpama macam nak naik bas, kita nak pergi ke satu tempat, kita perlu naik bas kan. So bas tu kena cukup besar lah untuk membawa kita orang-orang yang dalam tu. So yang medium tu maybe jalan atau highway yang digunakan untuk sampai ke satu destination lain. So data tu kita boleh umpamakan penumpang, passenger dalam bas tu. So kita nak make sure passenger tu sampai ke destination dalam keadaan dia juga. Maksudnya tak adalah berubah jadi orang lain kan. So kita perlukan satu ruang yang besar yang carrying umpama bas nak bawa kita punya melalui highway itu medium kita. Then nak sampai destination kata nak pergi Kota Baru, sampai ke Kota Baru dalam keadaan yang sempurna. Macam data tu atau manusia yang penumpang tu sempurna sampai pada destination kita. So AM in action. So signal tu yang atas tu kita punya maklumat. So apabila AM adalah amplitude. So perubahan dia ialah pada amplitude. Ini yang amplitude ni, yang kat luar ni. Perubahan pada amplitude. Kalau pada FM, beza dia dengan FM, beza dia dengan FM ialah FM ni dia frequency modulation. So kalau awak tengok frekuensi dia berubah ni. Dia ada rapat-rapat dan jarak, rapat-rapat jarak kan. So that's why dia frekuensi. Kalau awak kira, awak tahu kan formula frekuensi F is equal 1/T. So kena tengok satu cycle dia. So that's why dia berubah sentiasa bertukar-tukar, dia panggil frequency modulation. Kalau AM, size dia sama je kat frekuensi ni, masih sama, cuma berbeza amplitude. So FM amplitude dia tetap. Amplitude tetap, frekuensi berubah. Yang AM ialah frekuensi tetap, amplitude berubah. Itu beza dia. So next kita tengok formula-formula yang berkaitan dengan AM. So AM begins with carrier VC, iaitu a sine wave with frequency FC and amplitude VC. So ini ialah formula untuk sine wave. VC is equal VC, yang ini VC, this is amplitude, and then sine 2 pi FCT. 2 pi FCT. FC ini ialah carrier frequency. FC ni ialah carrier frequency. So FC carrier frequency, nak ada frequency kat sini. Yang penting dia ada frequency, dia ada amplitude. So ada dua, FC, VC. Ni penting Manakala modulating signal VM yang kecil ni, this is amplitude dia. Amplitude. This is, and ini ialah frekuensi. Okay, itu ialah frekuensi dia, FM. Okay. Okay. Untuk menjadikan dia sebagai AM, first kita gunakan V envelope tambah VC. VC ni, VC yang ini, tambah VM. VM yang full ni. So V envelope sama dengan VC tambah VM sin ni, VM ini sin 2 pi FMT. Okay.
Another formula ialah M over VC. So kita gantikan M sama dengan VM over VC di dalam yang ini. So akan dapat V envelope sama dengan VC tambah M VC sin 2 pi FMT. Okay. Boleh follow yang ini? Boleh follow tak setakat ini? Sampai yang ni? Formula yang ni kenapa dah jadi yang depan? Boleh digantikan yang ni Okay. Sir, macam mana MVC tu? Okay, dia memang M ni adalah nanti M tu the modulation index. M modulation index. So, dia sebab dia nak equalkan VC dalam ni. VC kan? M sama VM over VC. Nanti ada setengah soalan dia akan suruh cari. Dia akan bagi je modulation index sekian. So VC ialah sekian. So dia tak bagi pun VM tu amplitude berapa nilai. So awak kena menggunakan knowledge yang awak ada, dapatkan nilai VM tu menggunakan modulation index value and also VC value. Boleh? Boleh je. So boleh kita tengok apa yang digunakan dalam macam mana dia soalan ni. So just ini ialah V envelope. M envelope ENV. And then M ialah modulation index. So dia keluarkan yang inilah tadi. Daripada ini dia ringkaskan dapat VC 1 tambah M sin 2 pi FMT. Ini ialah, and then V envelope ni darabkan dengan the voltage resulting AM wave envelope at any instant tu. So kalau macam nak dapatkan voltan pada AM kan nilai macam ni jadi. So any voltage nilai dia dalam tu, so boleh menggunakan formula envelope ni yang wujud ni lah, yang luar ni envelope. Okay, nak dapatkan nilai dia ialah boleh gunakan VNV darab sin 2 pi FCT. So nanti dapat VC, masukkan nilai V envelope ni, gantikan yang ambil yang value yang ini V envelope lah kan. Ni nilai dia. Darabkan sin 2 pi FCT and awak akan dapat menggunakan trigo. Bila awak akan trigonometry, ni awak boleh cubalah sin A darab sin B, awak akan dapat yang ini. And awak akan dapat rumus dia yang ini nanti. VAM sama dengan VC sin 2 pi FCT tambah VM bahagi 2 cos 2 pi FC tolak FMT tolakkan dengan VM bahagi 2 cos 2 pi FC tambah FMT. Di mana ini ialah equation untuk AM. Ini adalah equation untuk AM. So ini adalah rumusnya, awak kena ingat ini. Saya tak pasti sama ada rumus ni diberi dalam test ataupun final. Tapi biasanya kalau ingat saya macam tak beri. So dari AM equation ni, VC sin 2 pi FCT tambah VM bahagi 2 cos 2 pi FC tolak FMT. Ini ialah hasil daripada dia kembangkan equation ni menggunakan trigonometry ID. Sin A darab sin B. So dapat ini dia pecahkan. Bila dia pecah-pecahkan ni ialah yang ini ialah carrier frequency, equation untuk carrier frequency. Yang ini VM2 sampai sini
ialah lower sideband. LSB ni adalah lower sidebands frekuensi. Dan ini ialah upper sideband frekuensi, USB. So dalam AM equation ada 3 komponen, iaitu dia ada FC, sini adalah FC, sini adalah LSB, lower sideband, ini adalah F upper sideband. So the FC paling tinggi. That's why nanti kita akan tengok kenapa dia suppress FC ni. Bila dia suppress FC atau dia buang FC ni, dia eliminate FC daripada dia punya AM signal. So secara tak langsung you punya power akan lower, berkurang. So kita target nak kurangkan power kan, low power. So ini adalah satu equation yang awak perlu ingat. Okay, AM frequency, spectrum and bandwidth. Also AM modulator are non-linear device. So what happen is non-linear mixing akan berlaku, occurs. So output envelope is complex wave made up of DC voltage, carrier voltage, the sum FM plus FC and different FC. Ini telah equation yang ni lah. Dia refer pada equation sebelum ni. AM spectrum contains frequency component space FM dalam hertz on either side of the carrier. Okay, kita tengok frequency spectrum. Okay, ini yang saya cakap frequency spectrum. Okay, ini ialah FC. Inilah yang saya cakap tadi. Dalam AM dia ada FC. Ini signal dia FC. Ini ialah F lower sideband. Ini ialah F upper sideband. So kalau tengok kHz, 500 kHz. Lower sideband dia adalah 499 kHz. So FC sini ialah formula dia lah, lower SB ialah, kalau tengok yang ini ialah lower sideband ialah FC tolak FM. So in this case FM dia mestilah 1K. That's why dapat 499 kHz. So kat sini yang ini FC tolak FM. Tak nampak sorry. Mana yang ini ialah FC tolak FM, frekuensi dia. Ini ialah FC tambah FM. That's why katalah kat sini FC awak kat sini 500 kHz. In this case FM 1 kHz. That's why FC adalah 500 kHz. Upper sideband FC tambah FM dapat 501 kHz. Lower sideband LSB FC tolak dengan FM ialah 499 kHz. Okay, ini ialah frekuensi spektrum dia. Bandwidth. Okay, bandwidth ni daripada lower sideband hingga upper sideband. Okay, kita dah belajar sebelum ni ialah nak cari bandwidth ialah bandwidth, kita kena gunakan formula bandwidth F high tolakkan dengan F low. So frekuensi yang tertinggi di sini tolakkan dengan frekuensi yang paling rendah. So dalam kes ini ialah F high kita ialah FC tambah FM ataupun F upper sideband USB tolakkan dengan lower sideband kita ialah F USB upper sideband, lower sideband FC tolak FM. So bila kita cancel out FC dengan FC boleh cancel out.
Ini dan ini boleh cancel out. So tinggal akan dapat bandwidth untuk AM ialah 2F. Okay, boleh faham? Macam mana dapat bandwidth untuk AM? Boleh kira? Boleh kelas? Boleh sir. Ini masih mudah lagi kan? Okay. Okay. Apa yang kita boleh dapat daripada spectrum parameters? FC ialah carrier frequency. Ni yang saya tunjuk tadi tu. Carrier frequency ataupun center frequency. Upper sideband frequency is equal carrier frequency tambah dengan modulating frequency. Ni upper sideband sebab tinggi kan. Upper is yang atas. So atas ni sila frekuensi dia tambahlah. Lower sideband frequency is equal carrier frequency tolak modulating frequency. F low SB sama dengan FC tolak FM. Okay. Center frequency. Amplitude. FC punya amplitude ialah VC. And then upper and lower sideband voltage. Upper and lower sideband voltage ni ialah VM bahagi 2. Okay, macam VM bahagi 2 ni kita tengok balik formula yang ini. Ini amplitude dia. Ni ialah amplitude, ni ialah amplitude, ni ialah amplitude. Ini ialah yang saya bulatkan yang merah ni ialah amplitude. Yang saya bulatkan yang ni. Yang biru ni ialah frekuensi. Okey. Kesilapan pelajar-pelajar lepas ialah dia tak keluarkan nilai 2 pi ni. Dia masuk nilai 2 pi tu dari frekuensi. So macam kan awak tahu kan sometimes equation 2 pi omega is equal 2 pi. 2 pi F 2 pi F. So ini penting. Awak kena tahu nilai kalau dia bagi nilai katalah dia equation kata dia bagi equation VC ialah 10 sin 100 T. So ini ialah VC, katalah VC. VM dia bagi 2 sin dalam 25 T. Okey, awak tak boleh terus ambil nilai 100 tambahkan dengan 25 untuk dapatkan USB. Ini kesilapan pelajar-pelajar lepas. So nak dapatkan FUSB, katalah dapat FUSB bukan 100 FC tambah 25. This is wrong. Ini salah. So ini ialah teknik je lah awak akan dapatkan nilai 100 T ni ialah di mana yang ini 100 T ni sama dengan ni. Sama dengan 100. So dapatkan nilai F is equal 100 bahagi 2 pi. Barulah dapat nilai frekuensi yang sebetul, yang sebenarnya. Okey, boleh follow? Boleh. Okey, jangan tertipu dengan soalan So, ada orang nak masuk. Ada nak masuk? Sekejap. Okey, mana kita tadi? Sini dah, sini dah. Sir, maaf ganggu. Ada yang Masih apa? Ada student yang masih ni request nak masuk. Tak ada lagi?
Dah join ke macam dia tak ada? Baru keluar sekejap. Lambat sikit kot komputer saya. Awak kan laju dekat ni kan. Hostel laju kan. Internet awak awal-awal dah keluar. Biasa-biasa. Okey tak internet kat ni? Kan awak guna data sendiri ni. Ni kualis tu. Kadang-kadang laju, kadang-kadang tak. Okey. Tak apalah, redha je lah ya. Cepat-cepatlah dapat face to face Okey, saya dah tunjukkan macam mana nak dapat amplitude voltage, nilai voltage untuk upper sideband dengan lower sideband, di mana ini ialah modulation signal. Amplitude dia bahagi dengan 2. And then bandwidth. Bandwidth is equal maximum frequency tolak minimum frequency. Fmax tolak Fmin, di mana F USB tolak F lower sideband. So dapat dengan 2 FM. Formula dia. Ni saya tunjuk tadi kan. So ini make sure jangan tersilap. Basically pelajar dia silap daripada atas. Atas tu maksudnya bila kita bagi terus macam 100T tu kan. So make sure you know dia punya bentuk equation dia adalah 2 pi f t. So T nanti boleh cancel. So 100 sama dengan 2 pi f. So dapat F ialah ini. F ini yang kita nak ialah nilai sama dia nilai dia Fm ataupun nilai dia ialah Fc. Contoh kat sini, a carrier signal and a information signal below are used to generate an AM signal. Find the envelope and full AM signals, and then carrier, LSB, USB, and bandwidth. Okay. Dengan menggunakan rumus pada yang slide sebelum ni, okay, awak boleh dapatkan value dia. Okay, dengan menggunakan formula yang ini salah satu envelope, dia nak envelope kan. Envelope yang ini, envelope. Ini envelope ni, ini envelope. This is the envelope. Yang tadi. And then, ini ialah full AM frequency, AM equation. Ini. And then, daripada sini boleh dapatkan information ni. So, macam mana nak dapatkan? Find the envelope and full AM signal. Awak ada tak slide ni? Saya boleh share kat Telegram tu. Ada. Okay. Dapatkan dulu equation ni, envelope and full AM. Nanti kita akan buat sama-sama. Based on this one and this one. Okay. Dapatkan dulu. Saya bagi masa awak dalam 3 minit.
Okay kelas? Dah buat? Okay, so this is find the envelope. Okay, yang ini kita kena guna formula ataupun rumus yang ini. So V envelope, yang ini V, kita guna yang VC guna VC dengan VC apa tadi? Apa rumus dia? Yang ini. Ambil rumus ni. Okay. So kita ambil rumus yang ini. So kita ada rumus yang ini. So ini rumusnya. So kita masukkan VC tu apa VC kita? VC ialah, so dari sini equation ni VC sama dengan 3 volt, VM sama dengan 2 volt. Okey, FC berapa FC? Berapa kelas FC? 10.06. Okey, 1 kali 10/6 FM. 1 kali 10/3. Hertz lah ni kan? Jangan lupa Hertz. Okey, dari sini apa yang boleh dapat? M. M ialah VM over VC. VM ialah 2/3. Okey. So sekarang kita nak masukkan ni VC tadi ialah 3. Satu tambah M ialah 3/2. Sin 2 pi. FM tadi ialah T10/3. 10/3. Sin 2 pi. FC kita ialah 10/6 T. So ini dah dapat untuk VM envelope tadi. Wave kan? Yang envelope. Okay. Satu, and dia nak yang equation untuk yang ini pula. Full AM. Sir, Ya? nilai M kan 2/3. Oh, terbalik. Sorry. Dua per 3. Okay, untuk full AM kita kena guna formula yang ini. Yang ini. Bawa sini supaya awak senang nak rujuk. Okay, formula ni. So, kita dah tengok tadi kan? Sebelum ni, kita dah tahu VM. Bila cakap full AM, dia mesti ada this is lower sideband, dia ada upper sideband. Kalau dia cakap single sideband, tu dah lain. Suppress carrier tu dah lain dia punya formula dia. Suppress carrier dia dah buang lah carrier, tinggal low sideband je. Itulah. So sekarang dia full AM, so kena ada carrier frequency, kena ada lower sideband, kena ada upper sideband. So kita masukkan VC kita ialah 3 sin 2 pi kali 10/6 T
tambah VM kuasa 2 ialah VM kita VM bahagi 2, VM ialah 2 tadi kan? 2 bahagi 2 ialah 1 lah kan? Betul? So tinggal Betul, 1 Betul sir. cos 2 pi. Okay, FC tolak FM. FC kita berapa? 1 kali 10 kuasa 6 tolak dengan 1 kali 10 kuasa 3. Mega tolak kilo. 1 mega tolak 1 kilo. Berapa dapat? 0.1 tolak 1 kilo dapat 0.99 berapa? 10 kuasa 6 ialah mega. 1 megahertz tolak dengan 1 kilohertz. Berapa dapat kawan kelas? 1 kilo. 1 megahertz tolak dengan 1 kilohertz. $999 kilo. 9.99 Sebenarnya dia tak ada efek lah sangat kan. So 9.99 kali 10 kuasa 3 lah. T tolakkan dengan cos 2 pi. Okey, 1 mega tambah 1 kilo. So dapat 1.1. Betul? Ini main agak je. Betul? 1 mega FC kita kan tadi, FC kita sama dengan 1 kali 10 kuasa 6 kan? FM kita ialah 1 kali 10 kuasa 3. Ini sama dengan 1 megahertz. Ini sama dengan 1 kilohertz. So 1.1 ke salah ni? 1.01 betulnya. 1.001. 1.001 Kalau yang USB tu 999. 999. Tak ada point. Tak ada. Oh. Sekejap. So ini Ataupun 0.999 darab 10 kuasa 6. lagi senang tu lah kot. So darab 0.999 darab 10 kuasa 6 T. Okey, 6T. Ini darab 1.001. Betul sir. Darab 10 kuasa 6. Okey, ni dah dapat formula AM. Okey, next soalan dia ialah B. Find the carrier LSB, USB and bandwidth. Kita tunjuklah tadi kan, yang tu. Every equation tu, yang B tu. So, dia suruh cari carrier. Carrier frequency, FC. FC. 1 darab. Sir, dia tak payah selesaikan. Selesaikan apa? Ni? Yang VAM. Oh tak payah, tak payah. Ah. Sebab nanti dari ini, sebab kita nak tahu, kita dari sini baru kita tahu yang ini, ni ialah BC. Ini lower sideband. Ini upper sideband. Sebab nanti kalau dia suruh lukis spektrum, kita kena dapat information ni. Okay, ini tadi 10.06 and then ni FC kan, FM 1 darab 10.03. Lepas tu dia suruh cari nilai LSB, USB. Inilah nilainya, inilah equationnya. Ini. FC, sorry. Ini dia suruh cari, ini saya rasa dia suruh cari total value tu, total ni. Ni. Cek BC ke apa kan. Ni bendanya. Kalau dia suruh cek frekuensi,
Dia tak suruh cari frekuensi, dia cek macam ni equation ni. So ini VC, VLSB ni lower sideband, ini upper sideband, and then dia suruh cari bandwidth. Bandwidth, formula dia 2 FM. so sama dengan 2, darabkan FM awak ialah 1 darab 10/3 sama dengan 2 kHz lah. So kalau dia suruh lukis spektrum, so lukis spektrum macam ni. Lukis dulu dia punya ni, part C. Tengah-tengah dia ialah FC. Okay. FC, USB. Okay. Apa yang awak kena tulis kat sini, FC ni, kat sini ialah amplitude dia. Amplitude dia ialah 3 volt. Amplitude ni 1 volt. 1 volt. Tahu kan kenapa 1 volt dengan 3 volt? Ni amplitude ni. VM bagi 2, 2 bagi 2, 1. VC 3. Ini ialah FC, upper sideband, lower sideband. FC kita ialah 1 kali 10/6. So ni FC ialah 1 kali 10/6. Ini upper sideband 1.001 kali 10/6. Yang ini lower sideband. Okay, 0.999 kali 10/6. So ini ialah bandwidth dia. Unit dia hertz kan? Unit dia masih hertz. 2 kHz. Kat sini awak boleh guna hertz. Maybe kat sini kalau awak nak buat pasti, ni volt. Okay? Boleh faham macam nak ukir spektrum dia? Faham. Okay, example number 2. Modulating signal FM is equal 3 kHz frequency and a carrier frequency is 1 MHz. What is the upper and lower sideband frequency? Then find the bandwidth of the modulated signal. Ni senang ni. So gunakan formula yang ini. Dah boleh dapat dah. Itu formula yang ini. So dia bagi FC FM. Dia bagi FC dengan FM. So cari upper and lower sideband frequency. Find the bandwidth of modulated signal. Bandwidth 2 FM. So mudah lah. So dia cakap what is the upper? Okay, upper sideband USB is equal FC tambah dengan FM. So dapat 1.003 kali 10/6. Lower sideband FC tolak FM. So dapat 0.997. Ni hertz lah unit dia. And then dia suruh cari find the bandwidth. Bandwidth? Berapa formula bandwidth? 2 FM. 2 FM. 6 kHz. 2 kali 6, 2 kali 3. 6 kHz. Itu je soalan dia. Mudah lah, soalan dia direct dia. Okay, yang ini inilah jawapannya. Kita dah tengok. Example number 3. Okay, sekarang kat sini yang kita tengok sebelum ni ialah kita ada satu carrier frequency, kita ada satu modulated signal. In this case, kita ada soalan nombor 3 ni, dia ada satu carrier frequency
tapi dia ada dua modulated signal. So dia suruh determine the range of frequencies generated for upper and lower sidebands. So kat sini kita kena kira dua-dua lah. Maksudnya dia ada USB 1, dia ada USB 2, dia ada LSB 1, dia ada LSB 2. So dia akan dapat macam ini nanti. Okay, so 1.4 MHz carrier is modulated by a signal with frequency 20 and 10. Okay, determine. So ini untuk bila kira ni, ini ialah untuk 20 Hz. Ini ialah untuk 10 kilohertz. 5 Hz. Ini adalah untuk 20 Hz. Okay. Ni tahu kan formula ni saya jadi kan sebelum ni, so macam tak ada soal sangat nak kira. Boleh? Boleh faham tak ni? Boleh sir. Sebab ni ada dua value je. So dia kira lah dua-duanya. Boleh je awak nak buat USB untuk 10 kHz berapa ni berapa. Sebab dia tahu range kan. So range dia daripada ini, USB daripada range 20 ni sampai yang ini sampai yang ini. Okay. Kita take 5 Kita sambung semula Baik. Alright.
Okay, alright. Seterusnya AM analysis. Okay, sebentar tadi kita dah tengok apa itu modulation index. Okay, modulation index ni dia ialah tadi formula dia ialah VM over VC. Okay. Apa pentingnya modulation index ni? Dia menentukan berapa persen amount of relation tu. Okay, untuk AM, it is defined as a measure which carrier voltage is varied by the modulating signal. So to ensure that modulating signal is besar daripada VM, VC lagi besar dari VM. So that's why kita punya ideal condition. Bukan ideal, itu kita punya memang current practice. Which carrier voltage is varied by the modulating. So maknanya perubahan pada carrier voltage itulah yang memainkan peranan untuk kita kira modulation index kita. For proper AM to occur, so untuk berlakunya AM, VM, amplitude of modulating signal mesti lebih kecil daripada VC, iaitu amplitude ataupun voltage carrier signal. Okay, so untuk kira modulation index ada dua, sama ada M is equal VM peak to peak bahagi dengan VC peak to peak, atau dalam percentage VM over VC darabkan dengan 100%. Okay, ada tiga condition modulation index, iaitu under modulation, which is M kita less than 1 ataupun less than 100%. Kalau ideal condition, memang ideal ialah 1. VM bagi VC sama dengan 1. Tapi normally kita tak dapat lah. So kalau lebih daripada 1, over modulated ataupun over modulation, VM bahagi VC lebih besar dari 1, maknanya amplitude VM tu lagi besar daripada amplitude VC. Itu ialah over modulated. Okay, boleh faham? Untuk tiga condition modulation, amplitude modulation ni. InsyaAllah faham. Boleh faham So nanti ada soalan. Dia suruh awak cari nilai VM, nilai M tu, dan awak kena define condition M tu. Adakah dia under modulation, ada modulated, adakah dia ideal ataupun adakah dia over modulated. Tu nanti awak kena define, awak kena decide whether modulation index tu apa dia punya kategori. Okay, under modulation, VM is less than 1, we call it under modulation, di mana VM is less than VC. Okay, di sini ialah signal strength obtained at receiver is not 100% as the transmitter. So, kekuatan signal yang terdapat pada receiver tidak sama 100% dengan yang dah diterima oleh receiver. Tapi tiada berlaku herotan atau distortion pada signal. Signal kita masih betul bentuk dia. Cuma kekuatan strength tu, kekuatan isyarat tu berkurang. Tapi in terms of bentuk, maklumat masih betul. This we call it is under modulation. So awak tengok dia punya graph, ada punya signal pun ada gap besar sikit lah dekat sini. Ini ada gap dah. Tapi tidak berlaku overlap atau signal yang ini tak overlap ke sini ke, tak ada. So dia just make okay. Sebenarnya kita nak dapatkan macam gini bentuknya, ideal modulation, di mana VM is equal VC. So the greatest output at the receiver
without distortion. So tak ada distortion. So ini the best. Maximum info signal amplitude transmission, maksudnya kita transmit kuatan dia masih sama pada transmitter. Tak perlu kita kena ada penguat ke untuk amplify ke signal kita, tak perlu. So macamnya sama je kata dia. So more info signal power is transmitted, so producing stronger, more intelligent signal. So hard to achieve, susah nak dapat. Modulating signal amplitude varies randomly over a wide range. Only the peak of the signal will produce 100% modulation. So kita tak boleh dapat lah, nak dapat macam ni memang susah lah, memang quite banyak kerja lah. So kita mengambil kira yang ini pun dah kira bagus lah untuk kita. Okay. Yang kita tak nak ialah berlaku over modulation di mana VM more than VC. Iaitu cause distortion, this is we call it distortion. Di mana kalau tengok ini, dia dekat atas ni. Kan? Dia dah naik atas, and then yang dia ada a way around, yang ini pula kat bawah ni. So kita tak nak yang ini berlaku. So kita tak nak ni. Tak nak ni. So kita tak nak ini Tak nak yang ada dipanggil clip off, negative peak bin clip off ni. Negative peak ni yang bawah ni clip off. Dia naik. Negatif ni dia dah naik atas. So dia dah kacau. Dia dah overlap. So the original shape of the signal is destroyed. So and information tu pun akan destroyed. Okay kelas. Inilah yang mana kesilapan pelajar lepas. You tahu macam mana nak selesaikan AM, tetapi masalah awak ialah kesilapan semasa mendapatkan value M tu sendiri. So kadang-kadang dalam soalan tu dia memerlukan peak to peak value. Kadang-kadang dia just ambil peak value saja. Maksudnya satu atas saja ataupun di bawah, ataupun menggunakan trapezium. Tu ada teknik nak measure M ni yang penting. Kalau silap kat situ, maka kat bawah-bawah tu awak akan silap. So far pengalaman saya yang bawah-bawah tu pelajar guna formula yang betul. Tak ada masalah. Cuma kesilapan menentukan macam mana nak baca atau mengira nilai modulation index ni. Okay, modulation index can be calculated directly from AM wave. Contoh figure 2.7a ni. Measurement of modulation index using minimum and maximum value. So we have sini minimum and maximum value under peak to peak. Okay, ni peak to peak kan? Awak tahu kan peak to peak? Peak to peak ni. VPP. Okay. Untuk M ialah M is equal VM over VC. Nah, VM kat sini, VM yang ini ialah Vmax. Vmax yang pada apa side ni, Vmax tolakkan dengan VC. Dapat nilai VM. So dapatlah bahagi dengan VC. So Vmax tolak VC sama dengan VC tolak Vmin. Ini dia kembangkan. So VM yang ini sama dengan Vmax tolak Vmin bahagi 2. VC yang ini VC sama dengan Vmax tambah Vmin bahagi 2. Atau Vmax sama dengan VM tambah VC. Vmin sama dengan VC tolak dengan VM. Ini dia menggunakan max and min value.
Tak apa, kita akan tengok contoh. Okay, next. Ini dia menggunakan mix and min value kat sini tau. Yang atas ni kan. Ini ialah dia menggunakan max VPP. Ini max sahaja. Ini Vmax atas je. Ini ialah VPP. So dia bagi, in this condition dia bagi Vmin VPP and then dia bagi Vmax VPP je. Dia tak bagi value lain. So awak kena kira lah. So menggunakan trapezoid ni. Ni. Okay. Trapezoid ni ialah M is equal Vmax tolak Vmin tambah Vmax tambah Vmin kan. So in this case kena pakai Vmax VPP tolak Vmin VPP bahagi dengan Vmax VPP tambah Vmin. Ataupun kita boleh consider dia ini ialah ni A. Yang side ni ialah A. Side ni ialah B. Yang ini yang panjang ni B. So kat sini nanti macam inilah bentuk dia. Kan? So ni A, ni B. Ada soalan dia tak tunjuk pun, dia bagi gini je. Soalan dia akan bagi macam gini je. Dia lukis dia trapezoid. Okay, dia lukis trapezoid gini. So dia bagi ni ialah 2, dia berkata 4, ni 2. So dia suruh awak kira dapatkan M berapa, dia suruh kita selesaikan AM tu. Ada soalan dia tricky sikit. Dia bagi dia macam ni, dia bagi 2 pula. Sini sampai sini, ni dah berapa, 2. Sini sampai sini, 1. Macam itu tricky. Okay. Boleh tak faham macam nak kira M ni menggunakan daripada graf, daripada contoh keluar ni. Dia sama ada Vmax VPP ataupun dia pakai ni satu side dia, atas yang ini je. Okay, ini kalau one side je, ini formula dia. Kalau dia guna both, ini formula dia. Dia guna upper and lower side ni, ini formula dia, we peak to peak. Boleh kelas? Boleh sir. Okay, tengok example ni. So a carrier signal with a peak voltage VC, so peak voltage VC 2.0 is amplitude modulated with 10 kHz sine wave. The modulation voltage has an effective value. Effective value berapa? 750 millivolt. Compute the following percent modulation M, okay, instantaneous voltage of the positive and negative envelope when the 10 kHz sine has completed 68 microsecond of its cycle. Illustrate the resulting AM waveform. Okay, dia ada bagi soalan ni peak voltage VC of 2 volt. Lepas tu dia ada bagi pula sine wave 10 FC is 10 kHz. RMS value of modulating voltage is 750 millivolt. And then dia suruh carilah nilai M. Kita cari instantaneous voltage and also case. Okay, kita masuk sini. Okay, modulation index VM is equal VC, betul? So dalam soalan tu VM dipanggil effective value kan? Effective value ialah dua kan? Harap 750 VC
PC terus bagi value 2 volt. So dah ada 2 kan. So kat sini kami gunakanlah VM is equal 2 ialah 1.414 darab dengan 750 mV. Ini awak belajar kan untuk dalam terlita yang RMS value lah semua tu kan. So kena guna balik yang sikit lah. Ini just tricky sikit je. 1.414 darab 750 mV bahagikan VC kita adalah 2 volt. So akan dapat M awak ialah dalam persen 53.04%. Okay. So cari voltage at T is equal 68 microsecond. So menggunakan V envelope tambah VENB ni. Ini standard envelope ni. VC tambah VM sign ni, masukkan nilai. So 20 tambah 1 tambah 0.5304. Ni 0.53 ini VM ni 04. Sin 2 pi darabkan 10 kuasa ni 10 ni FC, ni FC, FM. Ini FM kan 10 kHz darabkan T ialah 68 microsecond, so dapat 1.04. Ini ialah 4. Ini masukkan nilai lah T tu, and then negative envelope is negative. So dia kalikan 2 dapat negatif 2.08. Ini adalah 1 envelope dia. Dia kat sini lah, maksudnya dia I ni 1.04 yang ini negatif, patutnya negatif 2.1.04. Kenapa dia dapat 2.08 ni? Patutnya negatif 1.04. Ini baru dia punya ni 2.08 volt ni. Silap sini. Okay. Ni dia suruh lukis apa tadi? AM kan? AM tu sepatutnya gini lah. AM awak is under modulation. So AM awak inilah. Okey lah maksudnya AM awak. So masukkan satu carrier dalam dia. Carrier frekuensi. Okey. Seterusnya ini ialah untuk kira power. Okey, dalam AM tadi kita dah kira modulation index. Next kita kira power. Okay, power untuk modulation untuk AM, formula dia ialah PT, total transmitted power is equal PC, carrier power, darabkan dengan 1 tambah M kuasa 2 bahagi 2. So kenapa M itu ialah modulation index? Sebab modulation index ni kita kena ambil kira sebab dia lah ratio tu kan, ratio antara M tu dengan apa VM bagi VC tu. So the equation of AM and the definition of modulation index can be combined to show the amount of power in a carrier and total signal. So ini ialah dia punya hubungan kait, power, total power is equal PC darab 1 tambah M kuasa 2 bahagi 2. Okay, power is in AM, PT tadi juga ialah formula dia combination accumulation hasil tambah total power daripada carrier power tambahkan dengan sideband power. So FC tambah FUSB tambah FLSB sama dengan FT. Ini. Di mana kalau ada R, kalau ada value perintang dia bagi,
So bolehlah kira VC RMS bagi 2 bagi R tambah VC kuasa 2 USB RMS bagi R. So ini RMS kat sini ialah 0.707. 0.77 yang ini harapkan so awak akan dapat ni lah. Ni formula dia ialah VC kuasa 2 bagi 2R tambah V USB kuasa 2 bagi 2R tambah V kuasa 2 LSB bagi 2R. So ini ialah another formula untuk dapatkan PT. Okey, yang ini dia kembangkan dapatkan katalah dia consider R, power R ni R untuk antena. So the impedance of the antenna is unity ni ialah 1. So R equal 1. So that's why dia masukkan nilai ni, dia masukkan nilai ni. So akan dapat PT is equal PC darab 1 tambah M kuasa 2. M kuasa 2 bagi 2. Okay, ini in this case kita tahulah ni value M. Kalau tak ada value M, tak tahu, kenalah guna yang ini formula yang ini. So upper and lower sideband power are equal. So sama. So therefore dia boleh represent dengan formula yang ini M kuasa 2 VC kuasa 2 bahagi dengan 8R. So ini dia punya another ni lah dia untuk value dapatkan dari lower and sideband punya ni power. Sekiranya M sama dengan 1, so sekiranya M sama dengan 1, PT is equal 3/2 PC, PC sama dengan 2/3 PT. So awak dapat ini dia punya formula, ini dia punya rumus lah. PC ini. So, in practice, carrier signal will be modulated by several signals simultaneously. Okay, the total modulation index of effective modulating index has been calculated. Kita akan tengoklah formula yang seterusnya. Okay, if M is equal 1 and PC is equal 1 watt, so awak masukkan full AM ialah PC ini M sama dengan 1. So formula yang ini dah gunakan PT sama dengan ini yang kaitannya PC LSB dengan USB. So masukkan nilai, you akan dapat value dia. Ni contoh lah PC tambah M kuasa 2 ni, masukkan akan dapat full AM ialah 1.5 watt. So kita tengok ni lah senang. Kita tengok contoh. A 400 watt carrier is modulated with index of 75%. Calculate the total power in the modulated wave. So dia kena guna rumus. Dia ada PC, dia bagi PC. PC sama dengan 400 watt. Then dia bagi M 0.75 ataupun 75%. So dia suruh calculate the total power. So gunakan rumus PT is equal PC 1 tambah M kuasa 2 bahagi 2. So akan dapat PT. So masukkan PC awak dalam 400. 1 tambah 0.75 kuasa 2 bagi 2. So end up awak akan dapat nilai dia ialah 512.5 watt. Okay. Boleh faham kelas untuk dapat gunakan rumus power ni? InsyaAllah sir. Boleh. Boleh. Dia masuk guna formula je ni. Ni tadi kita tengok. Ini ada susah sikit lah, susah sikit. Taklah susah sangat, pun susah sikit je. Ini untuk okay, ni contoh dia. Example 6. An AM broadcast station's peak carrier voltage
of 2 kilovolt has been amplitude modulated to an index of 75 with a 2 kilohertz test tone. The station broadcast frequency is 810 kilohertz. Compute the following. First, the lower and upper sideband frequency, FLSB and FUSB, the peak modulation voltage, VM, the peak lower and upper sideband voltage, VLSB and VUSB, the maximum signal of amplitude, Vmax. So, kita ada carrier voltage 2 volt, 2 kilovolt. Kita ada FC, amplitude modulated index, itu M kita ialah 0.75. Kita ada 2 kilohertz modulating signal. Dan kita ada FC ialah 810 kilohertz. So the cari compute the following. Lower upper peak modulation, peak lower, and then maximum signal amplitude, Vmax. So kita tengok soalan ni. Example, M is equal 0.75, VC ialah 2 kilovolt, FM ialah 2 kilohertz, FC ialah 810. So FM, dia boleh dapat lah. FUSB awak dapat 800, FC tolak FM awak akan dapat 808 kHz. FUSB FC tolak FM tambah FM ialah 812 kHz. M is equal VM over VC ialah 0.75 darab 2.7. VM dapat 1.5 kilovolt. Okey. USB sama dengan LSB. So VM sama dengan di mana VM bahagi 2 dapat 0.75 volt. So Vmax ialah, Vmax kita tahu Vmax is equal VM tambah VC. Tambah 2 kilovolt tambah dengan 1.5 kilovolt. So dapat 3.5 kilovolt. Ini soalan ni direct je. Ini soalan contoh dalam exam. Exam kot. Ya, exam. Okay, for the trapezoidal pattern below, find modulation coefficient. 2. Index modulation percentage. 3. Modulating amplitude, VM. Ini soalan contoh soalan test ataupun final exam macam inilah 4. Carrier amplitude VC. 5. Upper and lower sideband amplitude USB and LSB. 6. Frequency limit for upper and lower sideband FUSB, LSB if the carrier frequency FC is equal 100 kHz and the modulating frequency FM is equal 5 kHz. Bandwidth BW, the total power of the AM wave PT if load resistance RL is equal 10 ohm. Draw the output spectrum for this AM DSB FC. So double sideband full carrier. So ada banyak information dalam soalan ni, cuma dia bagi ni je, 32, negatif 32, 11, negatif 11. Okay. First thing first, awak kena dapatkan modulation coefficient M. Okay. Dapat dia M is equal Vmax tolak Vmin per Vmax tambah Vmin. Ini guna yang ini. Trapezoidal yang ni. Okay. Menggunakan yang itu. So ini dari sini, ini ialah 64.
Ni ialah 22. So index modulation dia M is equal Vmax tolak Vmin bahagikan Vmax tambah Vmin sama dengan 32 ialah Vmax kita, Vmin 11. Okey, lepas tu 32 tambah 11 sama dengan 0.488. Boleh juga awak kira dengan yang ini. B tolak A ataupun B tolak A tambah B tambah A. Okay. Ataupun another method nak kira dia 64 tolakkan dengan 22. So ataupun M is equal B tolak A B tambah A kan. B tadi ialah yang besar tu ialah 64 tolak 22 bahagi 64 tambah 22. Dapat tak jawapan yang sama? Dapat sir. Dapat So dapat 0.4. Okay. So dapatkan indeks modulation percentage ialah kalikan 100 lah, dapat 48.88%. Okay. And then modulating amplitude Vm. So Vm sama dengan Vmax tolak Vmin bahagi 2. Ini formula yang ini daripada yang menggunakan formula yang ini. Vm sama dengan Vmax tolak Vmin bahagi 2, Vc sama dengan Vmax tambah Vmin bahagi 2. So okay, Vm sama dengan Vmax tolak Vmin bagi 2. So dapatkan 30, Vmax awak dah 32 tolak 11. Vmin tolak 11 bahagi 2 sama dengan 10.5. Carrier amplitude Vc dengan Vmax tambah Vmin bahagi 2. So 32 tambah 11 bahagi 2 sama dengan 21.5. Aku dapat ni. And then upper and lower side amplitude VUSB and VLSB. Since amplitude dia adalah sama, VUSB dengan VLSB, so VM bahagi 2, VM awak ialah ini 10.5 bahagi 2 dapat 5.25 volt. And then frequency limit for upper and lower sideband, so tambah je lah. Sebab if the carrier FC is 100 kHz and the FM is 5 kHz, so FUSB is equal upper sideband FC tambah FM 100 kHz tambahkan dengan 5 kHz dapat 105 kHz. Lower sideband FC ini tolakkan dengan 5 kHz dapat 95 kHz. And then bandwidth BW, bandwidth adalah equal 2 FM. FM dibagi dengan 5 kHz dapatlah 10 kHz. And then okay, the total power of the AM with PT if load resistance RL is equal 10 ohms. Okay, in this case dia tak bagi pun nilai PC kan, dia tak bagi power, dia tak bagi nilai PC. So awak boleh kira lah ni RL is equal PT VC kuasa 2 bahagi 2R tambah V USB kuasa 2 tambah 2R tambah V LSB kuasa 2 bahagi 2R. So R kita ialah 10 ohms, masukkan nilai 10 ohms. VC kita ialah 21.5 kuasa 2. V USB 5.25 kuasa 2. V LSB 5.5 kuasa 2. Awak akan dapat 25.87 watt. And then draw the spectrum. Okay, saya dah ajar draw spectrum. Nilai ini ialah amplitude. So
Nilai dia adalah FC 100. FC awak adalah 100 kilohertz, kat sini 100. Ini adalah PC awak adalah 21.5, ini BC. 5.25 ni dapat daripada VM bahagi 2 ataupun amplitude untuk upper sideband and lower sideband. So dapat 5.25. And then mana dapat 95 dan 105 ni? 95 ni ialah lower sideband, 95 kHz. Upper sideband kita ialah 105 kHz. Okay, boleh follow tak kelas yang macam mana method nak dapatkan nak selesaikan example 7 ni? Dapat sir. Okay, dia simple tapi careless mistake boleh berlaku. Careless ni banyak berlaku kat depan kat sini, bila silap sini bawah-bawah ni terus silap. Sebab ada student dia tak ada banyak berlaku lah kesilapan-kesilapan yang sebenarnya pada saya careless lah. Dia bukan tak tahu nak tapi value tu salah tulis lah, salah ambil lah macam itulah. Okay, ni yang tadi pun lebih kurang sama sahaja. Dia okay. Untuk yang example 8 ni boleh try dulu di rumah, di hostel. Saya boleh ada buat. So sama je method dia dengan yang example 7. Okay, try dulu at home. Nanti kita akan discuss lah. Next week tak ada kan? Next week puasa kan? Sir. So Yes, sir. kelas, kalau kelas tu nak buat kelas ganti online ke ataupun nak video je? Terpulang sir. Boleh je sir mana-mana. Nanti Yes, sir. kita buat malam kita buat kelas ganti. Tapi itu nanti kita buat kelas ganti pun dah hujung-hujung lah. Kalau kita tak boleh cover, kita ganti, boleh? Boleh sir. So Boleh, sekarang sir. ni kita minggu ketiga Boleh, tu sir. Boleh minggu ketiga tu saya tak pastilah sekarang ni online ke face to face ke, nanti saya double confirm balik semula. Okay, terima kasih semua. Sir, Ya, untuk lab esok ada lab ke? besok kita buat briefing je online. Oh, okay sir. Thank you sir. Alright. Okay, insyaAllah kita jumpa esok online. Sir, Ya, slide yang coordinator ni saya bagi tak? apanya? Yang tulis-tulis ni saya bagi tak? Saya Attendance? share. Saya share yang slide yang Sekarang ni yang saya guna ni? Ha. Belum, nanti saya bagi video boleh? Slide-nya belum settle sampai lah. Slide yang awak bagi, saya bagi awak tu tak ada solution kan? Sir. Tak ada. Okay, nanti saya bagi share yang ni. Terima kasih dah. Tapi yang slide nombor 8 ni, example 8 saya kosongkan dulu awak. Saya bagi sampai example 7 lah solution. Nanti example 8 awak buat dulu. Baik sir. Boleh sir. Okay. Example 8 ni kalau buat quiz sedap juga kan? Apa nanti? Boleh je kan jadikan quiz example 8 ni? Tak apa, nanti kita discuss kemudian kan. Nanti kan menangis pula awak semua yang tak boleh selesaikan. Okay, nanti saya share slide ni sampai example number 7. So your task example number 8 tu buat dahulu. So maybe kita akan discuss next week or akan ada pop quiz minggu seterusnya. Okay? Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum.